Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 10. 那么我要请大家来看一篇的经文，就是在彼得前书2章第4到第10节。 Tapi kita akan baca ayat 9 dan 10 saja. 让我们9到第10节。 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 彼得前书2章9节到10节。 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 我们来读彼得前书第2章第9、第10节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。为要叫你们宣扬那到你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙怜惜，现在却蒙了怜惜。 Mari kita masuk dalam doa kembali. 让我们进入祷告。 Bapa yang di surga, kami telah membaca firman Tuhan. 亲爱的天父，我们已经读了你的道， Kami mohon Kau sudi mencerahkan pikiran dan hati kami, 主你开启我们的思维， supaya firman Tuhan boleh hidup dan menjadi bagian dalam hidup kami. 让主你的道在我们生命成为活力。 Ini bukan karena kami ini adalah orang-orang yang baik, 也不是因为我们是成为好人， tapi karena Tuhan mengasihi kami. 是因为你先爱了我们。 Bapa, dengarkanlah doa kami, 主你求你垂听我们的祷告。 karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告祈求， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主说：“亲爱的弟兄姐妹， sebenarnya apa yang dibilang mitra atau rekan kerja Allah? 所谓神的同工是什么意思呢？ Kalau dari nats yang kita baca dihubungkan dengan yang dikatakan imamat rajani atau umat kepunyaan Allah, 如果刚才所提到，我们是有竞争的军事，是神界的国度，是属上帝的子民。 dan khususnya pada pagi ini kalau kita mendengar rekan kerja atau mitra Allah, 特别在今天，当我们思想同工或者我们的可以一起工作的， apa yang ada dalam pikiran kita sekalian? 在我们思想里，我们想什么事呢？ Banyak orang berpikir bahwa ini adalah gambaran bahwa kita mempunyai satu status yang lebih tinggi daripada orang lain. 这表明好像是说，我们对别人有更高一层的身份。 Kita tahu Allah pencipta, berkuasa, dan berada di atas segala sesuatu. 我们知道神创造，神的统管掌权一切， Maka kita bisa menganggap sebagai rekan kerjanya, kita juga bisa berada di atas semuanya. 所以我们知道，如果我们成为神的同工，我们远超普通的人。 Dan dengan status ini kita merasa kita punya hak istimewa yang lebih daripada orang lain. 所以因为这个关系，我们成为比别人更有特权的人。 Dan bahayanya akhirnya ini berhubungan dengan keinginan atau kepentingan daging kita. 那么，但是最重要的是，也是最危险的，是不是成为我们肉体的一个倾向的情欲？ Sebagai contoh, banyak orang menganggap rekan kerja Allah itu pasti akan kalau usaha bisa jadi kaya raya misalnya. 比如说，有些人会想，既然成为神的同工，那么我的事业可能就会发达。 Dan karena Allah itu rekan kita, maka kalau kita sakit kita bisa langsung sembuh. 因为神是我们同工，所以当我们在病的时候，神一定会把我们医好。 Walaupun saya percaya Tuhan bisa membuat mujizat, 虽然我相信神会制造奇迹， tapi apakah mujizat itu khusus hanya untuk orang-orang yang dianggap rekan kerja Allah? 难道奇迹是专门为身为他的信徒的人？
Dan kalau ini terjadi, akhirnya kita lebih duniawi daripada orang-orang duniawi. 因为这个缘故，许多时候我们比世界的人成为更舒适的人。 Saya akan ajak kita lihat dari Alkitab bagaimana orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. 当我们看一段经文，让我们知道为什么许多人要跟随耶稣呢？ Apa yang menjadi motivasi mereka sampai mereka ngikut Tuhan? 当他们跟着主耶稣的时候，他们是靠着什么动机来跟随耶稣？ Juga nanti kita akan lihat bagaimana Petrus khususnya yang menulis surat ini. 那我们一会有没有看怎么样使徒彼得会写这样的书信？ Kalau kita melihat pada waktu Tuhan Yesus melayani di dunia, 当我们看到耶稣在世上服侍的时候， selama 3,5 tahun, dia berkeliling 3 kali daerah Palestina. 那么3年半的时间，他去过37巴勒斯坦。 Maka ternyata kita bisa bagi itu menjadi 3 babak. 所以我们可以分成3段的。 Babak pertama adalah pada waktu mujizat pertama, yaitu air menjadi anggur di Kana. 那么第一段是我们看到在迦南的时候，主耶稣把水变成酒的神迹。 Sampai pada waktu Tuhan Yesus itu dieluk-elukan atau disanjung atau dimuliakan. 甚至许多人把他高举荣待他。 Yaitu kita tahu pada waktu Tuhan Yesus naik keledai, orang-orang melepas jubahnya, mempersilahkan keledai itu jalan di atas 就 jubah 是 mereka. 当主耶稣洗礼祭子进耶路撒冷的时候，许多人就把衣服铺在地上，让主耶稣走过去。 Pada waktu itulah orang-orang itu berteriak Hosana, Hosana dan memuji Tuhan. 那么就在那个时候，众人都高呼“和散那，和散那”，是应当称颂的。 Nah inilah yang saya anggap babak pertama. 这是我认为这是第一段的部分。 Dan babak kedua adalah setelah Tuhan Yesus itu disanjung, 那么第二段是当耶稣被高举的时候， sampai Tuhan Yesus disalibkan. 直到耶稣钉十字架的时候， Baru babak ketiga setelah Tuhan Yesus bangkit sampai dia naik ke surga. 就是第三段，就是当耶稣复活的时候，直到他升天。 Nah sekarang kita akan lihat hanya babak pertama dan babak kedua saja. 那么今天我们要看前面一段、两段。 Memang saya sadar bahwa Alkitab tidak selalu sesuai dengan urutan waktu. 所以我知道圣经许多时候不是按照时间次序来这样行过来， Karena Injil itu bukan kitab sejarah. 因为福音并不是一本历史书。 Tapi menariknya, pada waktu Tuhan Yesus disanjung, 4 Injil menulis hal ini dan menaruh tempatnya itu sama. 但是奇怪的，四福音书当记在耶稣的时候，放到同样的位格上。 Nah sekarang kita lihat babak pertama pada waktu pelayanan Tuhan Yesus. 现在我们看耶稣侍奉的第一段时间， Yaitu sejak peristiwa Kana sampai Tuhan Yesus disanjung. 直到就是他开始行神迹，直到他被荣在高举的时候。 Pada waktu itu Tuhan Yesus tampil dengan sangat luar biasa. 那个时候，耶稣以特别的形象 Pada 出 waktu 现。 dia datang ke orang sakit sembuh. 他来到病人，病人就医好了； Dia datang ke orang lumpuh sempurna. 他看到瘸腿的人就医好了。 Terus dia datang ke orang yang dirasuk setan, bahkan ada orang yang setannya terlalu banyak. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang, setan semua lari ketakutan. 那么他碰到被鬼捆绑的人，鬼也要跑出去。 Demikian juga pada waktu dia berkhotbah, orang-orang semua takjub. 也就是当他讲道的时候，许多人就觉得很惊奇， Semua mengakui bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. 每个人都说主有很这样的能力。 Dan yang mengakui ini bukan hanya pengikut Tuhan Yesus yang fanatik, tapi musuhnya pun mengakui hal ini. 不是单单跟随耶稣的人讲想，就是连他敌人也要信服。 Sampai di dalam beberapa peristiwa kalau Tuhan Yesus khotbah, orang itu nggak mau pulang sampai seringkali lupa kalau mereka itu belum makan misalnya. 甚至于许多时候，当耶稣讲道的时候，许多人跟随他，甚至于忘记回家，也忘记了吃饭。 Sampai dalam peristiwa ini pernah terjadi sebuah mujizat. 那么就是因为这件事件有一个神迹的发生。 Yaitu kita tahu pada waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah dan ada 5.000-an orang yang datang. 那就是我们所知道的，当耶稣讲道的时候，有5000人听到。 Orang-orang itu nggak mau pulang sampai mereka tuh lupa, mereka tuh nggak makan dan mereka nggak sadar mereka tuh lapar sebetulnya.
因为他们都定睛听耶稣的道，甚至忘记了他们还没有吃饭。 Sehingga Tuhan Yesus yang tahu lah, Tuhan Yesus bikin mujizat yang bukan main. 因为耶稣知道他们饿了，就行神迹给他们。 Bayangkan dengan hanya beberapa potong roti dan beberapa ekor ikan, Tuhan memberikan makan bagi semua orang. 我们可以想象，主只用2条鱼5个饼就把5000人喂饱。 Dan yang datang betul-betul luar biasa banyaknya. 因为来的人特别非常多。 Dalam Alkitab itu dicatat 5.000 orang yang datang. 那么圣经记载5000人， Tapi sebetulnya kalau kita mau teliti, yang dibilang 5.000 tuh laki-laki. 但是如果我们细心考察圣经的时候，5000人是单单男人。 Nah sekarang berapa ekor wanitanya? 那么女人有多少位呢？ Kita sering lihat dalam kebaktian atau kebangunan rohani, biasanya perempuan lebih banyak daripada laki. 我们看到许多复兴会、布道会的时候，女人比男人多。 Di sini juga kita lihat wanita lebih banyak dari laki. 那么今天我也看到女性更多， Sehingga banyak wanita menganggap dia lebih rohani dari laki. 甚至可能女孩子认为她比男人更灵性， Padahal sebetulnya karena wanita itu nganggur. 但是许多女人是 Nah jadi kalau laki-laki 5.000, mungkin wanitanya waktu itu 7.000. 那么可能那个时候男人5000，女性可能达到7000人， Jadi total mungkin sudah 12.000 orang. 那么合起来可能是12000名。 Belum lagi orang Yahudi itu kalau punya anak itu berderet banyak. 特别犹太人有很多的孩子， Bayangkan kalau satu pasang punya 4 anak. 如果一对夫妻有4个孩子， Berapa ribu anak remaja dan pemuda waktu itu. 那个时候有多少的孩子、少年、青年？ Jadi kalau saya iseng-iseng hitung, mungkin 40.000 orang loh yang datang waktu itu. 所以如果我估计的话，可能达到4万人。 Bayangkan hanya dengan beberapa potong roti, beberapa ekor ikan, 40 ribuan orang dikasih makan, semuanya kenyang, lebih berkarung-karung. 那么我们可以想象，这样多的人，耶稣可以从5饼2鱼为他们吃饱，而且有剩下12筐的。 Dan ternyata Tuhan Yesus juga berkuasa terhadap alam. 那么耶稣有权柄，是因为他是神。 Kita lihat peristiwa satu kali ada badai yang besar dan Tuhan Yesus cukup dengan mengedangkan tangan, satu kalimat berhenti semua badai. 那么我们见证到一次当狂风暴雨的时候，耶稣斥责一声风就海浪就静了。 Nah inilah babak pertama pelayanan Tuhan Yesus. 这是耶稣服侍的第一段时间。 Sehingga dalam babak ini orang-orang itu begitu senang mengikuti Tuhan Yesus. 所以因为经历这一切神迹，许多人都很乐意跟随他。 Mereka mengeluh-elukan, artinya sangat mengharapkan. 他们非常来荣在耶稣，高举他。 Sehingga mereka berteriak-teriak hosana, menyanjung Tuhan Yesus. 甚至他们来唱和散啊，来敬畏神。 Nah kalau berkata pada waktu itu Tuhan Yesus disanjung, 如果说耶稣那个时候被高举， apakah benar dia lagi disanjung atau sebetulnya mereka sedang kampanye supaya Tuhan Yesus bisa jadi pemimpin? 是不是他们真正从心里高举耶稣，或者说他们希望耶稣成为他们的领导人？ Kita bisa bayangkan waktu suasana waktu itu. 我们可以想象那个时候的情况。 Orang-orang Yahudi itu sombong, mereka taunya umat Allah, mereka taunya mereka statusnya lebih tinggi dari semua bangsa yang lain. 那么犹太人生性非常高傲，他们觉得他们比世上的许多民族更优秀。 Tapi kenyataannya tahu-tahu mereka dijajah, bahkan penjajahnya itu orang kafir. 但是想不到他们却成为蛮国奴，被罗马所征服。 Dan di situ juga banyak orang-orang yang miskin. 那么也是有许多的穷人， Sehingga akhirnya orang-orang ini stres bukan main hidupnya. 所以他们觉得非常大的压力。 Dan dalam keadaan tertekan mereka coba datang kepada pemimpin-pemimpin agama mereka. 因为这个情况，他们渴望他们的宗教领袖可以给他们做一个答案。 Tapi apa yang mereka temukan pada pemimpin-pemimpin ini? 但是他们的期望是什么呢？ Ternyata para pemimpin ini penjilat-penjilat. 但是他们的宗教领导人是一个细微的人， Dan menekan rakyat habis-habisan. 但是他们就要来镇压、欺骗
百姓， Sehingga suasana rakyat itu betul-betul hancur-hancuran waktu itu. 所以他们就觉得没有指望。 Nah, pada saat mereka sangat depresi ini, 但是当他们到这个困难境界的时候， tahu-tahu muncul seorang yang namanya Yesus. 忽然出现了一个名叫耶稣的人。 Di dalam Alkitab mereka tuh belum kenal Yesus sebagai Allah waktu itu. 那个时候他们还不认识耶稣是上帝， Sehingga pada waktu mereka melihat Yesus, mereka bilang, "To anthropos," orang itu. 那么当他们看到耶稣的时候，他们觉得他们是成为他们的领导人。 Jadi mereka melihat seorang yang sangat luar biasa. 他们看到一个非常出色的人物， Sehingga mereka rindu kalau orang ini jadi pemimpin. Hebat, kita semua akan merdeka, kita semua akan bebas 所 dari 以他 tekanan. 们渴慕这个人可以领导他们、解放他们。 Oleh karena itu kemungkinan mereka sedang kampanye waktu itu. 可能他们也在为耶稣竞选。 Nah, kalau kita berbicara kampanye, itu ada dua motivasi. 如果我们谈到竞选本身，有两个动机。 Ada orang yang motivasinya murni mengkampanyekan seorang menjadi pemimpin. 一个人可能有正确的动机来竞选别人， Dia ingin melalui pemimpin yang dia kampanyekan ini terjadi perubahan yang luar biasa. 他渴望从这个人可以改变一切。 Nah, kita tahu pada waktu yang lalu Jokowi betul-betul dikampanyekan supaya orang ingin terjadi perubahan. 那么我们也看到我们总统卓高位，人民来选举他，希望成为一个好的领导人。 Tapi bisa juga ada orang yang motivasinya itu nggak murni. 但是可能也一些人不是有纯正的动机， Mereka angkat seorang jadi pemimpin, tetapi setelah jadi pemimpin dia harus melakukan apa yang jadi kepentingan mereka. Kalau tidak, mereka akan tolak. 那么他们有一个动机，就是要选他的时候，但是如果选中了，他要服侍来选他的人。 Tapi sekarang kalau kita bicara yang murni pun bisa menjadi tidak murni kalau menyangkut kepentingan. 但是如果说我们有纯正的动机，我们有几样的是。 Contoh yang paling gampang, sekarang saya akan ambil contoh kota Jakarta. 我们最容易的例子就是耶加大师。 Kita tahu sekarang ada seorang gubernur yang setengah dewa. 那么我们看到耶加大师有一个进入神宪法的人物， Dia muncul sebagai seorang yang sangat berani, bersih, hebat. 他成为一个有勇气、清洁、有好见证的人。 Sehingga orang ingin sekali dia jadi gubernur, bukan hanya sekarang, nanti juga akan terus. 所以许多人渴望，不但现在他成为省长，而且在17年以后，他仍然是省长。 Orang-orang yang Kristen yang fanatik pun doakan mati-matian. 那么极端的信徒就特别为他祷告。 Barusan kita lihat MC kita fanatik, doakan juga. 所以我们看到我们的领队也是为他祷告。 Sampai orang itu sangat fanatik terhadap orang yang namanya Encik Ahok ini. 所以许多人就为阿霍祷告。 Dan kita harus hati-hati, jangan coba kritik, bisa habis kita. 但是我们要小心，不要批评他。 Saya tuh punya grup WA, 那么 WhatsApp ya. 我有在网络有一个群， Ada salah satu grup yang sangat Ahokisme. 那么有一个就是特别崇拜阿霍。 Saya tuh iseng lempar SMS satu kalimat, Ahok nggak bener. 那么我无意间写一个短信，那么阿霍不是正确的。 Wah, lebih dari 20 SMS menyerang saya habis-habisan. 那么有2000多个短信来攻击我， Saya lempar satu kalimat lagi yang negatif, 20-an SMS nyerang saya habis-habisan. 我又再写一个短信，又有20个人来攻击我。 Bahkan ada SMS yang bilang, saya ragukan kependetaan saudara. Kurang ajar orang itu. 甚至于有一个人叫到你成为牧师的身份应该怀疑。 Satu kali saya ketemu ibu-ibu yang sangat Ahok. 那么有一个女人非常崇拜阿霍， Dia punya rumah, pekarangannya agak besar. 那么她家里有很大的园子， Nah, karena itu dia sewakan tukang jual makanan untuk sewa di pekarangannya. 所以把这个地方租给一些卖零食的人。 Nah, orang-orang yang sewa ini bayar sehingga dia nggak usah kerja, dia dapat uang banyak dari sewaan. 所以从这些
小摊的租金可以来维持他的生活费。 Oh, hidupnya membaik. Setahun 2 kali ke Thailand, 1 kali ke Jepang. Bayangin. 那么他就经济就好转，1年就去2次台湾，1次日本。 Dan ibu ini sangat Ahok. 那么这个女人非常崇拜阿豪。 Satu kali saya makan di tempat soto di pekarangan rumah dia. 一次我在他的园子里吃soto， Terus si ibu ini kenal saya, waktu dia lihat saya, dia duduk di seberang meja saya. 因为他认识我，他就坐在我桌子的前面。 Belum disuruh ngomong, dia sudah pidato soal Ahok. 我没有请他说话，他已经演讲了。 Terus saya lempar 1 kalimat saja. 那么我就是说放一个信息， Saya bilang Ahok belum lahir baru. 阿豪，我说阿豪还没有重生。 Wah, saya ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki. 20 menit. 那么他用手指指骂我20分钟。 Jadi saya cuma lempar 1 kalimat, 20 menit dimaki-maki. 我只讲一句话，他20分钟只做我骂我。 Saya nggak pusing, saya kan makan aja, dia yang capek kan ngomel terus kan. 我不管，因为我正在享受我的食物，他在那边骂人。 Cuma rasa sotonya jadi berubah, rada asin. 那么我吃的就变成比较咸。 Selesai saya makan, saya bilang, Bu, giliran saya ngomong. 当我吃完了，我就对他讲：现在轮到我讲， Ya ibu diam, dengar saya ya. 你静静的听我讲话。 Gini loh Bu, nanti ini si Ahok akan bikin zona-zona di kota ini. 那么我就对他讲：阿豪当前的时候，他会把也叫他分跟几个区。 Dia nggak bisa diam, ngomel terus soal zona. Harus dibikin zona kalau kota mau maju katanya. 那么他就说一定要有这样的个分，那么城市才可以发展。 Terus saya tanya, Bu, ibu tuh tahu nggak sih zona tuh apa artinya? 所以我就问他，你知道区是什么意思？ Dia jawab, iya, apaan sih zona? 然后他就问，那么区是什么意思？ Saya bilang gini loh Bu, nanti ini kota tuh ya dibikin kapling-kapling gitu loh. 那么我就解释，就是把城市分成几个部分。 Nanti ada kapling atau daerah buat bisnis. 那么就是有一些地方是专门做营业的， Orang nggak boleh tinggal di sana hanya untuk tempat bisnis doang. 那么不是成为住宅区，是成为商业区。 Wah, dia pidato lagi 10 menit lebih. 那么他又演讲10分钟， Sampai saya bilang, Bu, stop Bu, saya mau ngomong. 所以我就提醒他，你静下来，轮到我来讲。 Oh, kalau ibu itu laki, saya udah piting rasanya, betul, gergetan. 我觉得如果他是男子，我就要把他。 Terus saya bilang nanti ada juga daerah tukang makanan. 所以我就讲，可能有一些地方要分个成为专门 Di sana 吃 orang nggak 吃东 boleh, 西的地方。 di sana orang nggak boleh bisnis, nggak boleh tinggal, hanya orang jual makanan doang. 那么这个地方没有人可以住下来，不可以做生意，那么是专门用来做小买卖的人。 Nah, nanti ada daerah hunian, hanya tempat tinggal orang. 那么有一个地方就是专门做设屋的地方， Nah, di hunian ini orang nggak boleh bisnis. 就是在这个地方人家不可以做生意， Orang nggak boleh jual makanan, orang tidak boleh sewakan pekarangannya untuk jual makanan, orang tidak sewa pekarangan ibu tidak dapat uang lagi. 那么那个时候你的地方就不能够再租给别人，因为这个地方不能买卖零食。 Dia langsung bilang, wah si Ahok nggak bener nih katanya. 然后他就说，那么真的阿豪是不对了。 Nah orang kalau fanatik kampanye, tetap kepentingan yang bicara. 所以许多时候，当一个人极端的时候，他其实动机是为了自己。 Ini yang terjadi pada waktu zaman Tuhan Yesus babak pertama ini. 那么结果是发生在耶稣的身上。 Orang kagum, ingin dia jadi pemimpin yang besar. 那么犹太人非常崇拜他，希望他成为好的领导人。 Tapi apa yang terjadi pada waktu babak kedua? 那么在第二段耶稣复试的时候，又什么事情发生呢？ Setelah peristiwa di Sanjung itu selesai, 当这个事件经过以后， coba Bapak Ibu dan jemaat perhatikan dalam Alkitab, tidak satu pun mujizat. 那么当我们一起注意圣经记载，没有再有神迹发现。 Tidak ada lagi kesembuhan, tidak ada lagi usir setan, tidak ada lagi hentikan badai. Stop semuanya.
没有疫病，没有赶鬼，没有神迹，完全的没有。 Yang ada hanya ajaran-ajaran saja. 是专门教导来教育人的。 Di mana sekarang mereka dituntut oleh Tuhan. 神要追求每个人长进， Layani orang lain, bersihkan dirimu. 你不要看别人，要接近自己。 Dan pada waktu tuntutan itu ada, mereka mulai ragu-ragu terhadap Tuhan. 当耶稣行这件事，那么许多人就开始厌烦。 Dan klimaksnya pada waktu Tuhan Yesus akhirnya ditangkap. 但是当到耶稣被捉的那时刻， Apa yang mereka lakukan? 那么他们行了什么事？ Mereka yang babak pertama berteriak Hosana, babak pertama menyanjung Tuhan Yesus. Tapi babak kedua, mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. 那么前一阵子他们还唱hoHosana，神的名是应当被称颂的，但是这个时候他们却对耶稣行判决，说把他钉十字架。 Ini kualitas orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 这是跟随耶稣的人的性质。 Mereka hanya mau kalau Tuhan Yesus itu menguntungkan mereka. 他们要的是耶稣给他们好处， Tapi kalau tidak menguntungkan, mereka akan tinggalkan. Bahkan mereka akan jahat terhadap Tuhan. 但是他们得不到好处的时候，他们甚至这样的灭绝理性来判耶稣。 Bagaimana kalau mereka harus menderita? Mungkin mereka akan menghujat dan meninggalkan Tuhan. 如果更叫他们为主受苦的时候，他可能要咒诅上帝。 Nah sekarang coba kita perhatikan Petrus yang menulis surat ini. 让我们注意彼得写这封信的时候， Yaitu pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. 那就是当耶稣还在世上的时候， Ternyata di babak pertama Petrus sama dengan orang banyak mengagumi Tuhan Yesus. 那么就像其他的人一样，在前一段时候，彼得也是很崇拜耶稣。 Dan di situ Petrus berani sekali berkata, engkau ini Mesias, anak Allah yang hidup. 他甚至可以有勇气说：“你是弥赛亚，是永生上帝的儿子。” Karena dia sangat kagum dengan Tuhan 因为 Yesus. 他非常崇拜耶稣， Dan bagi dia Tuhan Yesus tidak boleh menderita, tidak boleh kalah. 所以他说耶稣不可以受苦，不可以败下来。 Dan kita bisa lihat pada waktu Tuhan Yesus bilang, anak manusia akan menderita. Pada saat itu Petrus tarik Tuhan Yesus bilang, stop. Itu tidak akan terjadi. 当耶稣对他说他应该钉十字架的时候，彼得就说不能行这样事，他把耶稣拦住了。 Nah sekarang kita melihat pada waktu babak kedua, bagaimana dengan Petrus? 那么我们看彼得怎么样行？ Dia masih lebih hebat dari orang banyak. 他比别的人更好。 Kalau babak kedua orang banyak meninggalkan, Petrus masih tetap mengikuti Tuhan Yesus. 但是在第二段时间，我们看到许多人都离开耶稣，彼得还努力跟随耶稣。 Bahkan satu kali Tuhan Yesus berkata keras, makan dagingku, minum darahku. Orang meninggalkan dia, tapi Petrus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. 但耶稣说：“吃我的饼，喝我的酒的时候，彼得说：别人可以离开你，但是我永远跟随你。” Dan sampai akhirnya pada waktu Tuhan Yesus disalib, ditangkap pun Petrus masih hebat. 直到耶稣被捉的那一晚，彼得还是有很好的表现。 Kita melihat pada waktu orang-orang banyak akhirnya berbalik mengkhianati Tuhan Yesus. 当我们看到许多人背叛耶稣的时候， Pada waktu murid-murid yang lain hilang, tidak ada yang muncul. 当他的其他的门徒已经跑光了的时候， Petrus masih ada di tempat Tuhan Yesus ada. 彼得还是在耶稣的附近。 Bahkan pada waktu Tuhan Yesus mulai ditangkap, jiwa satria dia muncul. Dia ambil pedang, dia potong kuping musuhnya. 甚至当人来做耶稣的时候，他拔出刀来各祭司的。 Tapi bagaimana kelanjutannya? 那么接下去是怎么样的事？ Pada waktu di akhirnya dia melihat Tuhan Yesus diam pada waktu diikat. 当主耶稣被捆绑的时候，他是在那边静下来。 Pada waktu dia lihat Tuhan Yesus diam pada waktu diludahi, diam pada waktu ditampar, diam pada waktu dipukuli. 当他见证到耶稣被吐吹嘛，被呼醒的时候，他在那边看见耶稣，只静下来。 Dan dia shock berat, berubah
semuanya. 见证了这件事，他完全对耶稣有非常不同的观念。 Memang dia masih ngikuti Tuhan Yesus, tapi sembunyi-sembunyi. 是的，他跟随耶稣，但是他是在后面，在众多人群的跟随耶稣。 Dan klimaksnya pada waktu orang kenal dia pengikut Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia berkata, aku tidak kenal dia. 但是有时你认识说你就是跟随耶稣的时候，他就说我不认识耶稣。 Di sini kita melihat Petrus yang begitu gagah, hancur pada waktu itu. 那么我们看到讲坚强的彼得，到时候也是犯罪了。 Dia menjadi manusia yang sangat memalukan. 他成为一个非常不值的人。 Nah sekarang kita masuk ke dalam surat dari yang ditulis oleh Petrus. 那么现在我们来看彼得写的这个书信。 Di sini kita melihat ada satu perubahan yang bukan main dalam suratnya. 那么我们看到彼得有完全的改变。 Ini setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. 这发生在当耶稣复活以后的事。 Ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan dia lihat sendiri sebagai Allah. 因为他见证到耶稣升天，而且他自己来看。 Dan ini setelah Tuhan Yesus memaafkan dia. 那么那个时候，耶稣已经赦免他的罪。 Dan ini setelah Tuhan Yesus masih memberikan dia kesempatan untuk mengasihi Tuhan Yesus. 那么耶稣还给他机会可以爱耶稣。 Kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 misalnya. 然后我们看约翰21章的时候， Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus? 当耶稣问他：“你爱我比这些更深吗 Di situ dijawab oleh Petrus, ya, memang dia mengasihi Tuhan Yesus. ？”他说：“主啊，你知道我爱你。” Dan akhirnya Tuhan Yesus terus tanya sampai Tuhan Yesus ingin ada kejujuran dari diri Petrus. 那么耶稣3次问他，想要知道他是不是诚信爱耶稣。 Nah setelah kejujuran itu diungkapkan oleh Petrus, baru Tuhan Yesus stop, tidak tanya lagi. 直到耶稣看到他是一个诚信，耶稣才停下来不问 Apa 他。 kejujuran dari Petrus di sini? 那么彼得的诚意在哪里呢？ Memang Petrus berkata, aku mengasihi engkau. 因为彼得说：“我爱你。” Tetapi Tuhan Yesus puas sebelum kalimat aku mengasihi engkau. Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, kau tahu segala sesuatu. 因为耶稣3次问他，这到最后他就讲伟大耶稣：“主啊，你知道我爱你。” Artinya engkau tahu aku ini pernah gagal. 意思是说，你知道我曾经失败， Engkau tahu aku besar mulut, padahal aku ini pengecut. 你知道我曾经夸口，但是我是一个胆小的人。 Engkau tahu aku menyakitimu. 你知道我叫你心痛， Tapi dalam kegagalanku, aku tetap mengasihi engkau 但是 Tuhan. 你知道我虽然失败，我仍然爱你。 Setelah Tuhan berikan kesempatan ini, Petrus berubah luar biasa. 当耶稣重新给他机会的时候，彼得就成为一个新的人。 Dan juga Petrus berubah setelah Roh Kudus turun. 当神灵充满他的时候，他真正的改变。 Roh Kudus menguasai pikiran hati dia, menguasai seluruh dia. 那么神灵来帮助他，来掌管他一切。 Ini perubahan yang kita bisa lihat dalam suratnya. 他变成一个完全改变的人。 Di mana dia berkata soal imamat raja, umat Allah. 在这边写到是有真正的祭祀，是神界的国度。 Jadi di sini yang ingin ditekankan oleh Petrus soal umat Allah, 他非常强调的是，就是他成为一个上帝的子民。 itu bukan orang-orang yang dapat keuntungan secara duniawi. 那意思是说，这不是从物质上来得着一些好处， Tapi umat Allah, rekan Allah adalah orang yang sekalipun dalam penderitaan dan kesulitan, dia tetap mengasihi Tuhan. 身为上帝的国度、上帝的子民，就是说，虽然我们没有得着物质上的一些好处，但是仍然全心全意来忠于主。 Tuhan tidak ingin orang-orang yang menjadikan kerja dia yang hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. 神不愿意我们他的信徒只为世界的好处跟随他， Tapi yang Tuhan mau, orang-orang ini adalah orang yang siap sekalipun harus mengalami kepahitan dalam hidup. 但是神要的就是一个
忠心跟随他，虽然他要经历许多的困难。 Inilah yang dibilang rekan kerja Allah. 这是说上帝所说的神的同工。 Rekan di dalam satu kumpulan. Ini dibilang imamat rajani. Satu kumpulan umat pilihan Allah. Satu kumpulan kepunyaan Allah. 那么就是说，在这个有竞争的祭司圣洁国度上帝子民里面的一个同工， Inilah gereja. 也就是教会。 Kenapa saya hubungkan dengan gereja? 为什么我把它牵连到教会？ Coba kita mundur pada waktu Tuhan Yesus masih di dunia, kembali berbicara dengan Petrus. 当我们退一步看，耶稣还在世上走，跟彼得讲的一些话。 Pada waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, siapa dia? 当主耶稣问彼得说：“我是谁？” Dan setelah Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 当彼得回答：“你是弥赛亚，是永生上帝的儿子。” Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sambung dengan berkata, aku yang Mesias akan mengalami penderitaan. 但是接下来耶稣说：“我虽然成为弥赛亚，我要受苦。” Dan dalam bagian lain sama konteksnya Tuhan Yesus berkata, nanti para domba akan syok, tercerai-berai semuanya. 但是耶稣也强调说，当他受难时候，那么羊群就要跑掉。 Apakah statement of faith, pengakuan iman ini tetap dipegang oleh rekan kerja Allah? 那么如果说是这样的事，我们是不是还有坚持对主耶稣的信心？ Ini saya hubungkan dengan gereja. 这不是说我们讲教会， Karena sesuai pada waktu Petrus mengakui pengakuannya, Tuhan bilang, aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuan ini. 所以主耶稣对彼得说：“我要建立我的教会在这磐石上。” Pada waktu Tuhan Yesus bilang jemaatku, dalam bahasa Yunani dipakai kata eklesia. 当耶稣用希腊文解释的时候，就用 ecclesia 这个词句。 Eklesia secara singkat artinya orang yang dipanggil keluar. 那么他的意思就是被上帝蒙召的人， Dipanggil keluar dari dunia yang sangat jahat. 就是从罪恶的世界被分别出来、被蒙召出来的人。 Nah kalau keluar akan menjadi apa mereka? 那么他从世界蒙召又成为什么样的人？ Nah, mereka inilah yang menjadi umat Allah. 就是成为上帝的子民。 Nah umat Allah dalam bahasa Yunani dipakai kata Kyriake. 那么上帝的子民就是基利亚给这个词句， Sehingga akhirnya kata eklesia overlapping atau tumpang tindih dengan kata Kyriake. 就是说在希腊文的意思呢，变成一个非常重复的词句。 Bahkan Bapak Gereja pada waktu menyalin tulisan ini, dia tidak pakai kata eklesia, tapi pakai kata Kyriake. 为什么当他写这首经节的时候，不是用 ecclesia 就用 Kyriake 这些？ Karena mereka dipanggil keluar untuk menjadi umat Allah. Mereka menjadi umat Allah karena dipanggil keluar. 因为他们蒙召成为神的子民，成为神的子民，是因为他们被蒙召出来。 Akhirnya kata Kyriake yang jadi umum dipakai orang. 以至于 Kyriake 成为人家受用的词句。 Nah rupanya kata Kyriake itu didengar oleh banyak bangsa. 那么 Kyriake 这些词句被许多民族所认识。 Orang Belanda dengar kata Kyriake, nggak bisa nyebut kata Kyriake. Kata itu diganti oleh mereka, kerek. 那么荷兰人听了不能够读 Kyriake 就变成 Kerk。 Orang Portugis juga sama. 那么葡萄牙人也是一样。 Mereka nggak bisa bilang Kyriake, diganti kata Igreja. 那么他们就变成 Igreja。 Orang Portugis jajah Indonesia. 那么荷兰人征服印尼的时候， Terus disebarkan juga agama Kristen. 那么他就传基督教。 Dan dari situlah dia mendirikan Igreja. 那么就是说荷兰人在印尼建立教会就是 Igreja。 Tapi orang Indonesia nggak bisa bilang Igreja, jadi diganti gereja. 因为印尼人都不能读，就变成今天的 gereja。 Orang Surabaya nggak bisa bilang gereja, diganti gerejo. 那么在四水人就变成 gereja。 Jadi gereja adalah umat Allah. 那么教会就是神的子民的意思。 Umat Allah bukan karena dapat keuntungan-keuntungan duniawi.
成为神的子民，不是要得着属世的好处， tapi umat Allah yang siap sampai pun kalau harus menderita. 那么成为一个信徒要准备，虽然要经历痛苦。 Nah sekarang kenapa ada orang yang sangat percaya Tuhan, mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan, tapi mengalami penderitaan dan diizinkan oleh Tuhan penderitaan itu terjadi. 那么为什么我们看到一个积极热心侍奉的人，有时候他也经历痛苦？ Saya lihat ada beberapa kemungkinan jawabannya. 我从我的角度来看，可能有几件的 Yang pertama, 原因。 Tuhan ingin supaya kita orang percaya, umat Allah tetap bergantung kepada Tuhan. 第一就是耶稣要我们虽然经历痛苦，仍然坚持跟随他，忠于他。 Kalau yang dibilang pengikut Tuhan pasti hidupnya enak, pasti hidupnya aman. Banyak orang akhirnya tidak lagi bergantung kepada Tuhan. 如果耶稣给我们许多的好处，许多福气，可能我们不再依靠耶稣了。 Pada saat dia mengikut Tuhan, atau dia mengalami kepahitan, pada saat itulah dia sadar dia harus bergantung hanya kepada Tuhan. 当我们经历许多困难、许多痛苦的时候，我们才教导我们真正要需要依靠上帝。 Nah yang kedua, kemungkinan Tuhan ingin murnikan iman dari orang-orang yang katanya menjadi rekan kerja Allah. 第二就是耶稣渴望跟随他的人有一个纯正的信心。 Iman bisa diketahui benar atau palsu hanya dengan dalam proses waktu. 那么要分别真正的信心，就是从我们的生命的记忆中可以看出来。 Dan pada saat orang mengalami kepahitan yang paling dalam, 当人经历最痛苦的事， apa susahnya saya beriman kepada Tuhan kalau saya pasti kaya raya? 如果我跟随耶稣成为富裕的人，那有什么困难呢？ Apa susahnya saya beriman kalau pasti selalu sehat? 如果我跟随耶稣一定健康，那非常容易的事。 Tapi kalau sedang dalam keadaan yang paling pahit, pada saat itu saya masih tetap beriman. Itu yang dibilang iman di atas akal. 那么就是说，当我们经历痛苦的时候，我们还有对主的信心，这就是有更有力的信心， Iman yang tahan uji dan nyata keasliannya. 就是经历考验真正的信心。 Saya mau cerita satu ilustrasi 那么我要解释一个形容一件事， tentang asli dan palsu. 就是真的与假的。 Satu kali saya beli jam tangan Airlogi. 一次当我买一个手表的时候， Sesudah saya beli, saya tanya kepada orang yang mengerti barang mahal. 那么当我买了这手表的时候，我就问一个认识名表的人。 Nggak semua orang tahu bisa lihat barang mahal. Hanya orang tertentu. Nah ini saya ketemu orang yang bisa lihat barang mahal. 不是每个人能够分辨好的手表。 Terus saya tanya, kira-kira berapa uang 那么 jam tangan saya ini? 我就问他：“你看我手表这多少钱？ Nggak boleh pegang. 不能够摸， Lihat jangan terlalu dekat. 不要太近看。” Dia tanya mereknya apa? 他就问我什么牌子， Mereknya Dunhill. 那么我就说是 Kalau orang nggak Dunhill。 bisa baca bilang Dunhill. 那么一些人叫谭 Hill， Terus orang itu bilang, kira-kira 40 juta. 大概是4000万印尼币。 Saya tanya 4-5 orang yang bisa lihat barang mahal. 我问了4-5个人， Sama, kira-kira 40 sampai 60 juta rupiah. 那么答案是一样，大概是4000万到6000万左右。 Saya beli jam itu. 那么我们这个表， Tolong Bapak Ibu supaya tahu saya orang kaya. 请你们知道我是有钱人。 Kenapa saya bisa beli jam itu? 为什么我会买这名贵表呢？ Saya belinya itu di Bandara Cengkareng. 我是在正盖人机场买的， Kira-kira cuma 60.000 rupiah. 大概是印尼币6万等。 Kenapa begitu murah? 为什么这样便宜？ Semua tahu, karena palsu. 因为是赝品。 Nah waktu saya beli, orang itu bilang, Pak, Bapak kerjanya apa? 所以当我买这只表的时候，买的人问我你是做什么行业的？ Terus saya bilang, saya pendeta. 我就对他说我是牧师。 Orang itu bilang,
Kalau Bapak Pendeta beli yang palsu ini Pak, pasti orang nggak akan sangka. Pendeta kan nggak boleh bohong, jadi pasti bilang benar-benar asli. 所以他说啊，如果你是牧师，你可以买这只表，因为人一定相信你戴的是名表，因为牧师不可以说谎。 Dan betul, waktu saya pakai saya tahu orang ngelirik jam saya. 所以当我穿的时候，许多人看我的表， Bahkan sengaja saya pura-pura garuk-garuk supaya orang liatin jamnya itu loh. 甚至我故意让别人看。 Tapi kalau orang udah mulai deket, saya masukin kantong. 但是人走进来的时候，我就把手放进口袋里。 Terus saya tanya sama dia, apa yang bisa membedakan palsu dan asli? Saya tanya kepada penjualnya. 那么我就卖商家，你怎么样分辨真的手表与假的手表？ Dia bilang gini loh Pak, kalau dilihat orang nggak bisa tahu lah Pak. Katanya. 所以他就对牧师说，如果人看分辨不出来。 Tapi karena ini palsu, Bapak tidak boleh pakai di ruangan yang tidak ada AC. 那么你戴这个，因为这是假的，你不能够戴没有冷气的房间里。 Sebab kalau tidak ada AC, Bapak nanti berkeringat. Nah keringatnya tuh kena kuning-kuningnya, kuning-kuningnya kena keringat, luntur Pak. 因为如果没有冷气的时候，你转的时候出汗，那么汗就把这个颜色变成眼泪的颜色。 Terus dia bilang, kalau yang asli Pak, biar kena keringat, keringat King Kong juga nggak luntur Pak. 那么他说，如果真的手表虽然星星戴起来的汗也不会把手表变坏。 Iman kita palsu atau asli? 那么我们信心是真的信心还是假的信 Hanya 心？ dengan gosokan yang sakit dan pahit. Pada saat itu orang tahu ini benar iman dari Tuhan atau pembual. 如果我们经历到困难、经历到痛苦的时候，主人就可以看见那个时候我们所有的是不是真的信心。 Salah satu rasul yang saya kagum, Paulus. 我最教的很敬佩的使徒就是彼 Dia 得， melayani Tuhan ajaib bukan main. 他非常奇妙的服侍上帝。 Dia khotbah begitu hebat, orang pikir dia dewa. 他讲道非常有能力，人教的他是上帝一样。 Dan dia dapat karunia kesembuhan. 他也有疫病的恩赐。 Karunia yang lebih hebat, orang mati bisa hidup lagi. Orang mati bisa hidup lagi. 那么他还可以叫死人复活。 Kita tahu satu kali dia berkhotbah, 那么有一次他讲道的时候， ada orang yang duduk di loteng, 那么因为坐在楼上， ngantuk, jatuh, mati. 就打瞌睡掉下来，然后死了。 Tolong Bapak Ibu yang di atas, jangan ngantuk waktu dengar khotbah. Kalau jatuh mati, Pak. 所以楼上的不要打瞌睡。 Kalau saya melihat demikian, ada orang mati, saya lari buru-buru. 当我看到有人跌下去死了的时候，我就跑掉。 Saya nggak mau urusan dengan polisi. 我不愿意跟警察打交道， Saya nggak pernah urusan polisi. Saya orang baik-baik. 我没有跟警察打过交道，我是 Ya, 好 kalau 人。 ada orang mati harus urusan polisi. Itu urusan majelis karena memang majelis orang-orang jahat. 如果有人死了，是这事的事。 Paulus datang kepada orang mati itu. 那么彼得就来到那个跌下来的人， Dia tumpangi tangan dan orang itu hidup kembali. Ajaib. 他就按手，那么这个人就活过来。 Adakah kita yang dapat karunia itu? 还有谁可以这样的恩赐？ Yang kita dapatkan karunia adalah orang hidup kita tumpangi, dia mati. 那么我们所得的恩赐，当我们为病人祷告的时候，病人不好切死。 Dan Paulus yang dipakai dengan ajaib ini berkata, aku punya duri dalam diriku. 保罗虽然一个很伟大的人，他说他心里有一个词， Ada orang yang menghubungkan dengan penyakit dalam diri Paulus. 没有一个人跟保罗所路上的词做一个比喻。 Alasannya, oleh karena itulah Paulus bawa Lukas yang jadi dokter untuk mendampingi dia karena dia ada penyakit. 所以他常常带路加与他同行，因为他身上有病。 Dan kalau itu betul penyakit, dihubungkan dengan surat Tesalonika, dia berkata penyakit yang menjijikan pada waktu jemaat melihatnya. 所以当他在帖撒罗尼迦的时候，那么会有就见证到他的
得的病是一个叫他肮脏的病。 Dia berdoa berkali-kali minta Tuhan cabut. 他对上帝几次祷告，要求把他路上的刺拿掉， Tapi Tuhan bilang tidak. 但是神对他说不。 Sebab anugerahku cukup bagimu. 神对他说：“我的恩典够你用。 Kalau saya jadi Paulus, saya akan protes Tuhan. 如果我成为保罗，我就会向上帝抗议。 Saya akan bilang kepada Tuhan, Tuhan ini tidak adil. 所以我就对上帝说，这是一件不公平的事。 Aku melayani Tuhan tidak kenal lelah. 那么我不懈的侍奉你， Aku melayani jemaat tidak pernah lelah. 我服侍信徒没有疲倦过。 Setiap aku datang kepada jemaat, mereka dapat berkat. 我也为他们带了许多的祝福， Mereka yang sakit sembuh. 有病的痊愈。 Sekarang aku kena sakit. 但是现在我自己有病， Aku minta kau cabut. 那么求你把我的病拿去。 Kenapa kau tidak cabut? 为什么你不愿意？ Mungkin saya marah dan protes Tuhan. 我可能对上帝发怒。 Tapi Paulus berkata, amin. Pada waktu Tuhan bilang, cukup anugerahku bagimu. Ini iman yang dari Tuhan. 但是保罗说：“好，阿门。”因为神说：“我的恩典够你用。”这是一个非常健全、坚固的信心。 Dan kemungkinan ketiga, Tuhan izinkan penderitaan terjadi bagi umat rekan kerja Allah. Supaya Allah ingin mempertontonkan rekan kerja dia kepada dunia. 那么可能身为神的同工，也可以照样讲的是，但是神要借着这些事，让他看见依靠他的信心。 Tolong Bapak Ibu baca surat Paulus pertama dan kedua di rumah secara teliti dan berulang-ulang. 请你们回到家里看彼得前书、后书，慢慢的读。 Jelas sekali Petrus katakan bahwa supaya jemaat, orang-orang di dunia melihat iman yang dari Tuhan di dalam diri orang yang menjadi rekan kerja Allah atau umat pilihan Allah. 然后在这里，彼得强调，让每一个信徒看见神同在的一个信息，让每一个信徒成为神的同工。 Saya bertanya kepada diri saya pribadi. 我对我自己讲讲， Waktu orang lihat saya, 当别人看到我的时候， seperti apa dan seperti siapa saya ini? 那么别人看我是何等样的人？ Apakah pada waktu orang lihat saya dan orang bilang, ini ada Tuhan, sebab orang ini tahan uji, iman berada di atas akal, atau orang berkata orang ini munafik besar. 他可能对我这个评价，他是一个有信心的人，因为无论在任何境遇中，他仍然有对上帝有正确的信心，或者反过来，我是成为一个细微的人。 Ini maksud Paulus di dalam Nats dikatakan orang-orang yang menjadikan kerja Allah akan memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. 那么这就是保罗所写的意思，就是说，成为一个信徒，要成为一个有好见证的人。 Perbuatan ajaib, peristiwa, kejadian, pengalaman yang jauh di atas akal. 那么让这个人可以从一些的发生的事，可以演奏这一切，当然都可以来信上帝。 Waktu Tuhan melihat saya dan kita sekalian sekarang, 当神看我的时候， apakah Tuhan itu tertawa dan tersenyum melihat kita sebagai orang yang bisa dipertontonkan kepada dunia? 当神看我们的时候，是不是神可以见证到我们在世人面前有好的见证？ Atau Tuhan sakit bukan main karena kita menjadi orang yang memalukan Tuhan? 或者神叫我们可以让神伤痛，因为我们没有好的见证。 Waktu kita siap untuk ditonton oleh orang bahwa kita punya iman. 当我们被我们信，我们愿意被世人看我们有好的信心的时候， Ini ucapan syukur kita kepada Tuhan. 这是我们对神的一个感谢。 Oleh karena itu di dalam Nats dikatakan ini perbuatan yang harus terjadi bagi orang percaya. 所以， Karena perbuatan Tuhan menyelamatkan kita. 所以成为信徒可以在我们身上
有一个好的见证，因为我们是神的子民。 Adakah terima kasih kita kepada Tuhan? 这是我们对神的一个感激。 Kita boleh hina orang-orang yang mengikuti Tuhan, hina murid Tuhan Yesus, hina Petrus pada waktu babak kedua mereka meninggalkan Tuhan. 我们可以看清别人，看清彼得，看清别的信徒，因为他们没有对主忠心。 Kita harus ingat, waktu itu mereka belum tahu bahwa Yesus adalah Allah. Yesus belum bangkit dari kematian. 因为那个时候他们还不认识主耶稣就是上帝，耶稣还没有复活。 Secara manusia masih bisa diterima karena mereka pada waktu itu masih melihat Yesus hanya sebagai orang. 我们可以理解，因为当时信徒是一个普通的人，还没有认识耶稣的身份。 Bagaimana kita yang sekarang sudah kenal Yesus sebagai Allah yang sudah mau mati buat keselamatan kita. 但是对于我们已经认识耶稣、明白耶稣，也知道耶稣为我们死的人， Kalau berkata mau ucap syukur kepada Tuhan, 如果我们要向上帝感恩， Tuhan tidak tuntut sesuatu yang lebih daripada kemampuan kita. 上帝并没有要我们做我们不能做的。 Di dalam keterbatasan, kegagalan, kita Tuhan mau terima. Kalau keluar ucapan terima kasih dari hati yang bersih. 虽然我们许多时候为软弱失败，但是神愿意我们，如果我们对他有忠心的信心。 Ingat kembali pada waktu Petrus berkata kepada Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. 当我们思想彼得对耶稣所讲的话，主啊，你知道我爱你。 Saya cerita ya, pengalaman saya dengan anak saya. 那么我就讲一些我与孩子的事。 Saya dengan istri saya sudah menikah, dikaruniai 2 ekor anak. 我与太太结婚，上帝给了我2个孩子。 Yang pertama laki ganteng seperti saya, yang perempuan cantik seperti saya, nggak ada kayak mamanya. 那么长子是男的，很像我；那么第2个是女儿，长得像我一样。 Tahun lalu kami pergi ke Bali jalan-jalan. 那么去年我们去巴厘岛旅游， Hari terakhir si Jason, anak yang pertama, bilang kepada saya, 那么最后一天的时候，他的长子对他说：“ Pak, ini dinner terakhir malam ini, saya yang bayar, saya yang traktir buat papa. 那么他说今晚是最后的巴黎的晚餐，让我来付钱。 Saya tanya kenapa? 那么我就问他为什么你要你付钱？ Dia serius bilang, Pak, saya mau berterima kasih sama papa yang baik sama saya. Saya mau berterima kasih buat mama, saya mau traktir malam ini. 所以他说我要对爸爸妈妈感恩，所以今晚我要付这个晚餐。 Terus dia bilang, Pak, cari restoran paling mahal di Bali. Kita dinner malam ini. 那么他就说今天的晚餐你要找最好的餐馆。 Saya cari di internet, saya telepon orang di Bali, mau tahu restoran paling mahal di mana. 所以我就在网络上也打听一些巴黎人在这里最豪华的餐馆是在哪里。 Ada beberapa tempat, akhirnya saya pilih salah satu. 有几个地方，但是我选择一个地方。 Begitu saya sebut, 当我讲出来的时候， anak sekarang pandai. 现在的孩子很聪明， Dia ke belakang, dia buka internet. 那么他就到后面去看他的， Dia langsung cari tahu berapa kira-kira harganya. 他就看到大概是要什么价钱。 Rupanya dia shock, tahu harganya. 果然他看了，他就吃惊， Langsung dia bilang, Pak, kayaknya nggak mampu nih, Pak. 那么他就对我说：“我可能还不起。” Akhirnya ya sudah, cari Tony Romas yang ada di Kuta. 那么我就到另外的地方。 Sampai di situ, 那么到了那个地方， Pak, cari makanan paling mahal. 他又讲找最好的食物， Dia berani nantang saya. 他讲挑战我， Karena di menu nggak ada harganya. 因为菜单里面有写价钱。 Tapi saya bukan bodoh, saya ke belakang. 那么这次轮到我到后面， Saya tanya yang jadi manajer waktu itu, 那么我就问经理， makanan mana yang paling mahal? Ayo.
我就听他讲指出来哪一个菜是最贵的。 Disebut namanya kayak nama Perancis, nama saya itu bingung. Sampai sekarang saya nggak tahu lagi namanya. 那么他就讲一些的法语名字，我不记得。 Terus saya bilang sama anak saya, nih loh, saya kasih daftar yang ditulisin sama orang itu. Nih makanannya, 然后 Papa pesan ini. 我就对孩子说，这是经理给我的菜单。 Dia senyum-senyum baca. 然后他就微笑的看， Tapi langsung berdiri terus bilang, Pak, saya mau ke WC dulu ya Pak ya. 然后他又说，我再跑到后面一下。 Saya sama adiknya, sama mamanya saya bilang, lihat aja nih anak mau kemana lihat. 所以我就对太太跟妹妹说，你去看他在后面搞什么。 WC sebelah kiri, dia ke sebelah kanan. 因为洗手间是在左边，这跑到右边， Dia ke dapur, 然后他跑进厨房 dia，cari tahu harganya dulu. 那么他就问厨师这个价钱， Dia duduk, 那么他坐下来， terus dia bilang, Pak, kayaknya nggak kuat nih Pak. Ya, nasib. 那么 Punya anak gembel ya kayak begini nih. 那么他又说我还不起， Akhirnya sekuat dia saya pesan makanan. 那么就按他的能力，我订了一些菜。 Saya makan, 当我吃的时候， setengah makan saya nangis di situ. 当我正在吃的时候，我在那边流眼泪。 Saya berdiri, saya peluk anak saya. 那么我就过去拥抱他， Saya bilang, Jay, 那么我对他说：“姐， thank you Jay. 谢 I 谢 love 你。 you so much Jay. Saya peluk dia. ”我拥抱他，对他说：“我非常爱你。 Kamu tahu bagaimana berterima kasih dalam keterbatasanmu. 因为我看到你怎么样在你的有限中，你愿意将最好的给我们。 Saya peluk dia erat-erat. 我紧紧的抱他， Tulangnya patah 2. 他断了2个骨头。 Saya bandingkan, seandainya dia kasih saya makan yang paling mahal, 我想，如果他给我最好的食物， tapi tidak keluar dari terima kasih, 但是他没有对父母感恩的心， saya muntah makan ituan. 我可能吃了会呕吐。 Dalam keterbatasan dia, kalau keluar dari hati yang paling dalam, 从他的 oh itu harga yang terlalu mahal. 从他的有限中，他愿意赐给父母亲 Tuhan 他的无限。 ingin kita berterima kasih dalam keterbatasan kita. 神也愿意我们讲走， Bilang Tuhan, saya siap apapun dalam kemampuan saya. 那么你可以对神说：“神啊，在我有限的生命，我愿意将无限给你。 Petrus yang menulis surat ini, akhir hidupnya, ”当彼得写这封信，但是在他的生命的尽头， pada waktu pemerintahan Nero, jahat, orang Kristen disiksa. 当尼罗王掩护逼迫基督徒的时候， Petrus nggak kuat, dia pergi tinggalkan kota Rom. 那么彼得就离开罗马城。 Tidak ada di Alkitab, tapi tradisi bisa dipercaya. 圣经没有记载，但是从教会历史可以 Di 知道 tengah，jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. 路上他碰见主耶稣。 Pada waktu itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Quo vadis Domine, kemana mau pergi Tuanku? 那么他就问耶稣：“我应当往何处去？” Di situ dalam penglihatan itu Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi ke Rom. 那么主耶稣对他说：“我要去罗马。 Mau apa?” 那么彼得就问：“为什么？” Aku akan mati kedua kalinya karena tidak ada anakku yang mau mati bagiku di sana. 但是主耶稣对他说：“我在罗马要做第2次的死，因为没有一个人肯我为在罗马死。” Pada saat itu Petrus bilang, stop, saya akan kembali. 那么彼得就在那个时候对主耶稣说：“好，让我回到罗马去。” Dan di Rom dia ditangkap oleh tentara. 那么在罗马他被逮捕， Dia mati disalibkan terbalik. 那么他被倒钉十字架。 Kita tidak diminta untuk menderita. 我们不是说向神求困难， Kita mungkin tidak diminta untuk disiksa. 我们也不愿意受逼迫， Karena Tuhan tahu keterbatasan kemampuan kita. 因为神知道我们的境遇，我们的有限。 Bisakah kita jadi rekan kerja Allah? 那么你可以成为神的好同工啊！ Mari kita 我 berdoa. 们一起祷告。 Tuhan di surga, 亲爱的天父， ampuni saya. 原谅我， Bisa berkhotbah, tapi apa bisa melakukannya?
我可以讲道，但是我可以行出来吗？ Ampuni jemaat, 主啊，原谅信徒， bisa mendengar, tapi apakah bisa melakukannya? 可以听，但是会行出来吗？ Oh Tuhan, Kau tahu keterbatasan kami. 哦，主，你知道我们的有限软弱， Tapi tolong kami bisa menjadi rekan kerja-Mu dalam keterbatasan kami. 但是主啊，我们仍然愿意求你使我们成为你的同工， Menjadi rekan kerja Tuhan yang dilihat oleh orang lain. 成为你的同工，可以让别人见证， Sehingga melalui kami orang akan memuliakan Tuhan. 让我们的生命，我们见证你的荣耀。 Inilah ucapan terima kasih kami. 主啊，这是我们对你的感谢。 Berikan kami kemampuan ya Tuhan. 主，你给我们能力， Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. 奉主耶稣的名，我们将 Amin. 祈求祷告，阿门。